Lindung diri, lindung semua, dan ini juga termasuk melindungi mereka yang memerlukan bantuan dari segi psikologi ataupun untuk membantu memberi sokongan kepada mereka secara emosi supaya dapat mengatasi tekanan yang disebabkan oleh pandemik ini. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Lihana Burhan, Profesor Madya Jabatan Psikologi, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Assalamualaikum Prof. Madya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Prof, bila kita bercakap mengenai bantuan, akan tetapi sebelum kita mendapatkan bantuan, kita perlu kenal pasti terlebih dahulu sama adakah kita mengalami masalah kesihatan mental. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita mengetahui simptom-simptom bahawa sebenarnya ya saya sedang dan juga saya telah mengalami masalah kesihatan mental ini, Prof. Okay. Sebelum kita kadang-kadang tu kita tak tahu yang kita memerlukan bantuan. Jadi saya berikan sini beberapa screening soalan-soalan asas ya, untuk kita nak tengok diri kita sendiri untuk melihat sama ada sebenarnya stres yang kita alami ini stres yang biasa ataupun stres yang mengarah kepada psychological distress yang biasa, sebab kita tak boleh nafikan sekarang ni semua orang tengah stres. Kan? Yeah. Tim ATM tadi masa ada masalah teknikal mesti stres. Oh, bukan main. Terima kasih kerana memahami. Macam mana? Tapi macam mana stres yang bagaimana yang sebenarnya kita kena mula detikkan dalam hati kita, sebenarnya ini bukan setakat boleh cakap pada diri sendiri saja. Mungkin saya memerlukan pertolongan dengan orang yang lebih profesional yang boleh membantu. Jadi antara perkaranya kita tengok, kita ni hari-hari sekarang ni kita dah sebulan. Okay, sebulan dalam tempoh MCO yang terkini. Dalam masa tempoh sebulan ni, bagaimana diri kita? Adakah kita macam Mas bangun tadi? Kita rasa bila kita terjaga tu rasa alhamdulillah, syukur. Yang Aiful Muslim, atau kalau kita rasa bersyukur, kita ada hari walaupun mungkin kita ada masalah lain tetapi kita bersyukur kita masih lagi hidup, ataupun bila kita bangun tadi kita terus terdetik saya hidup lagi hari ini. Kalau macam tu please ini pergi cari pertolongan. Tetapi kalau belum sampai ke situ pun mungkin bila kita bangun tu je kita dah rasa lagi satu hari lagi kan. Itu dah ada. Kalau berhari-hari kita dah berfikir macam tu, fikir dengan serius untuk cari bantuan, atau kita dah bangun lepas tu kita tak ada mood, satu hari ni kita tak ada mood, sebenarnya banyak kerja yang kita kena buat tapi kita tak ada mood, ataupun kita bangun tadi nak masuk bilik air, nak buat perkara-perkara asas untuk penjagaan diri sendiri, bukan untuk jaga orang lain ni, nak berus gigi, nak mandi, nak makan, semua ni kita rasa macam banyaknya nak kena buat, letihnya nak fikir benda itu pun kita dah rasa banyaknya usaha yang kita kena lakukan untuk melakukan benda-benda tersebut. Benda-benda asas ni. Kalau kita mula berfikir di situ, kalau kita tengok balik sepanjang sebulan ni kita lebih berfikir, berasa macam tu, sila. Itu antara tanda yang kita memerlukan bantuan. Ataupun mungkin kita rasa sebenarnya kemana lagi kita ni? Kemana arah kita? Kita dah rasa macam putus harapan. Tidak dinafikan sekarang ni berbagai masalah yang secara individu ramai yang merasa disebabkan oleh pandemik. Tapi kalau kita dah rasa yang bendera putih yang kewangan tu, tapi kalau saya lebih melihat kepada bendera putih emosi, kalau kita rasa memang nak give up. Jangan give up. Saya cakap, saya minta tolong dekat sini. Tolong jangan putus asa. Baik. Minta bantuan. Doktor, itu mungkin analisis peribadi dan kita perlu jujur apabila membuat analisis peribadi seperti ini. Namun kadang-kadang kita pun tidak sedar apa yang berlaku kepada diri kita, dan mungkin rakan yang bertugas bersama-sama dengan kita di pejabat ataupun mungkin ahli keluarga terdekat yang berada di rumah dapat mengenal pasti ciri-ciri yang disebutkan oleh doktor tadi. Jadi sebagai seorang rakan, sebagai seorang ahli keluarga rapat, apakah antara ciri-ciri yang perlu kita kenal pasti yang mungkin menunjukkan tanda-tanda bahawa kawan kita itu ataupun ayah kita, ibu kita ataupun suami dan isteri kita sedang menghadapi situasi yang agak genting dari segi tekanan mental?
Okey. Sama juga seperti tadi, kalau kita tengok dia nak buat benda-benda asas pun dia susah. Sepatutnya sebab itu seseorang yang kita kenal secara rapat kan. Jadi kita boleh tengok dalam tempoh tersebut adakah terdapat kemerosotan yang ketara mengenai dia punya tugasan harian dia. Kalau sebelum ni dia suka baca buku misalnya, tapi dia tak nak baca langsung apa-apa. Kalau sebelum ni dia tengok anak dia, kita tahu dia suka main dengan baby ataupun dengan anak dia, tapi dia tengok anak dia pun macam tak ada emosi. Kita tengok bila kita bercakap dengan dia pun dia macam ada tak ada. Ada tak ada dengan kita. Kadang-kadang dia cepat marah. Kadang-kadang dia tak ada kisah langsung pun. Dia tak kisah apa-apa pun. Bila kita sampai dekat situ, kita tengok dia macam tu, kita jangan pergi jadi profesor serba tahu dengan dia. Prof Madia, bila kita bercakap mengenai bantuan, memerlukan pertolongan ataupun bantuan ini, tapi masalahnya di sini apabila seseorang individu itu dia tidak meluahkan segala-galanya isi hati, dia masih ada simpan-simpan sorok-sorok baru 70% yang diberitahu pada doktor. Jadi bagaimana sebenarnya mereka yang memerlukan bantuan ini sebelum berjumpa dengan pakar psikologi ataupun psikiatris, mereka kena bersedia untuk memberitahu dan juga meluahkan segala-galanya supaya mereka boleh diberikan pertolongan yang sewajarnya. Sebenarnya bila dia dah bersedia untuk berjumpa, dia bersetuju untuk berjumpa, itu dah satu langkah yang besar. Walaupun tidak perlu memerlukan rasa akan meluahkan, sebenarnya itu tujuan pakar psikologi ataupun pakar kaunselor atau pakar psikiatris. Mereka semua ni dah di-train, dah terlatih untuk bila seseorang pergi untuk meminta bantuan, walaupun dia mula-mula macam sebenarnya saya ada masalah kecil je, tapi kemudian mereka sebenarnya dilatih untuk kemudian menolong klien tersebut untuk lebih terbuka, untuk lebih menyelami. Jadi kita tidak perlu rasa saya ready untuk melakukan segala. Kita cuma perlu rasa saya memerlukan bantuan dan saya akan pergi mendapatkan bantuan pada seorang yang diiktiraf. Baik, kalau kita lihat kepada bantuan yang disampaikan secara fizikal, kempen bendera putih dan sebagainya, ia sedikit sebanyak dapat mengenal pasti individu-individu yang juga mempunyai masalah dari segi tekanan mental, dan kini kita dapat lihat ada beberapa orang pereka software yang telah pun menggagaskan satu sistem laman sesawang untuk mengenal pasti individu-individu yang memerlukan bantuan menerusi kempen bendera putih yang didigitalkan. Untuk kita yang akan menyampaikan bantuan fizikal itu nanti, makanan ataupun mungkin lampin bayi dan sebagainya, apakah kita yang tidak mempunyai sebarang hubungan dengan individu ini boleh juga membantu dari segi memberi sokongan mental, dan apa yang boleh kita lakukan? Okey. Sesungguhnya memang boleh, bukan kita pergi menyampaikan bantuan saja. Sebab itu kalau kita bercakap dengan mereka di kalangan NGO ni, mereka bukan kata kami pergi memerlukan bantuan, tapi kami pergi menyantuni. Sebab maksudnya kita bukan kalau kita tengok, kalau kita lah yang bukan di dalam tu, kita selalu tengok diorang ni mesti nak ambil gambar. Ambil gambar tu sebenarnya cuma sebahagian kecil sahaja, dan sebahagiannya sebenarnya untuk rekod diri dan juga untuk rekod mereka yang banyak membantu. Sebab sumbangan ni sebenarnya datang daripada sumber-sumber ramai ihsan daripada orang awam. Alhamdulillah orang Malaysia ni memang murah hati. Jadi itu salah satu tujuan dia. Tapi biasanya mereka bukan pergi, bagi dan balik. Sebab tu kita guna perkataan menyantuni. Dia akan bercakap, sebab sebenarnya bukan setakat pertolongan fizikal yang mereka perlu. Pertolongan fizikal itu perlu, tetapi juga mereka juga merasa yang mahu dirasa dan
patut terus dirasa dihargai walaupun ketika itu mereka berada di peringkat bawah sekali dari segi kewangan yang memerlukan bantuan sebegitu, tetapi ini tidak bererti bahawa mereka itu tak berguna. Dan selamanya akan berada di bawah. Sebenarnya kadang-kadang kita mereka bantuan dari situ, nanti insya-Allah mereka kemudian boleh juga selepas kecemasan yang tersebut dia akan boleh kemudian menolong pula orang lain. Jadi sebab tu kita gunakan aminah tu ni. Jadi kalau kita nak pergi memberi bantuan, kita treat mereka seperti kita hormat mereka, seperti mana juga kita menghormati semua orang lain dekat situ. Di klinik. Bila kita bercakap mengenai masalah kesihatan mental, salah satu puncanya ialah daripada masalah keuangan. Kalau kita boleh lihat sekarang ini, itu merupakan antara faktornya. Tapi bila kita kata perlu mendapatkan bantuan, mereka sentiasa terfikir bahawa kalau saya memerlukan bantuan, saya pergi ke hospital kerajaan ataupun ke mana-mana swasta, dari segi kos itu mungkin akan menambahkan lagi beban kepada mereka. Akhirnya mereka memendam rasa, menyimpan sahaja dan menyebabkan mereka berfikir yang lebih bukan-bukan, padahal sebenarnya kementerian sebenarnya memberikan satu konsultasi yang dengan harga kos yang agak rendah. Bagaimana dengan pandangan Prof. Madia? Sebab itu kita perlu ada apa yang kita panggil psycho-education, mewar-warkan semua saluran mereka untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dan jika kita lihat di skrin tadi, telah dipaparkan beberapa talian untuk dihubungi, yang boleh dihubungi untuk mendapatkan bantuan di situ, dan kebanyakannya adalah sama ada dengan seperti yang tadi diberitahu kos yang rendah ataupun percuma. Dan jadi kita sebenarnya kita cuma perlu, kita kena tolong diri kita sendiri jugalah. Sebelum kita nak dapat bantuan. Tapi pertolongan yang kita berikan kepada diri kita itu mungkin dengan cara mencari maklumat untuk mendapatkan saluran tersebut, ataupun sekiranya kita yang tidak bermasalah mahu membantu orang lain, kita berikan antara nombor-nombor berikut. Tapi ini bukan ini sahaja nombor yang ada sebenarnya. Banyak lagi. Jadi sekiranya kita boleh tolong searchkan untuk mereka untuk melihat apa yang boleh dilakukan di situ. Kami akan sentiasa paparkan nombor-nombor ini. Tekanan yang dirasai oleh rakyat Malaysia adalah pelbagai dan bukan sahaja mereka yang memerlukan sokongan dari segi bentuk kewangan dan barang keperluan. Tekanan dirasai oleh petugas barisan hadapan, tekanan dirasai oleh mereka yang terpaksa berkorban kerana perkahwinan jarak jauh, mereka yang tinggal berjauhan merentas sempadan negeri kini tidak boleh berjumpa. Jadi ada tekanan juga di situ. Dan ada juga tekanan yang dirasai oleh ahli keluarga yang mana merupakan pesakit COVID-19, berada di ICU, tidak dapat berhubung secara fizikal. Ada juga tekanan di situ. Bagaimana semua jenis tekanan yang berbeza ini, tekanan emosi dan mental ini dapat disantuni oleh petugas-petugas barisan hadapan di talian-talian sokongan. Adakah mereka betul-betul telah mendapat semua pengetahuan yang diperlukan untuk menjawab persoalan-persoalan berat yang bakal timbul akibat daripada tekanan-tekanan ini? Semua frontliners ni sebenarnya, ataupun kadang-kadang kita guna the word perkataan hotliners, mereka semua ni sebenarnya telah dilatih. Dilatih untuk memberikan psychological first aid. Sebab tu kita kalau kita nak cari bantuan ni, kita cari bantuan di bantuan hotline yang memang kita tahu ada kira diiktiraf lah dekat sini. Sebab mereka sepatutnya memang sudah dilatih untuk memberikan menjadi frontliner secara secara spontan di situ. Kemudian sekiranya memerlukan bantuan yang lebih mendalam, maka baru akan dibuat rujukan kepada pakar-pakar yang sepatutnya. Jadi itu tujuan mereka sekarang ni, psychological first aid, kemudian menyalurkan kepada pakar yang lebih sepatutnya lah. Jadi sebab itu kalau boleh minta tolong, telefon mereka. Dan jika kita rasa tapi nanti orang kata benda ni pun tak boleh settle sendiri. Dr. Prof. Madia mungkin boleh berikan sedikit nasihat. Boleh berikan sedikit nasihat dan juga kata-kata semangat kepada mereka yang sedang menghadapi tekanan di luar sana. Silakan Prof. Madia.
Okay. Kita lihat ya, kita sebenarnya memang setiap orang akan menghadapi ujian. Okay. Saya cakap dulu ya, saya bukan motivator, so saya kena cakap seperti seorang psikologis. Silakan Prof. Kita semua akan menghadapi ujian. Okay. Ada kalanya ujian tersebut kita rasa besar sangat. Setiap orang akan diberi ujian. Ada kita rasa ujian tersebut besar sangat. Tidak semestinya itu, dan bila kita rasa terduduk, jatuh ataupun dalam bahasa sekarang terciduk, itu bukan bermakna kita rapuh. Itu bukan bermakna kita lemah iman, itu bukan bermakna kita kecundang. Itu kadang-kadang kita lihat di situ mungkin maknanya sebab saya dari perspektif psikologi Islam kan, kita akan lihat Allah memberikan kita ujian tersebut untuk kita lebih kuat dan tak apa minta tolong dekat orang. Sebab itu tujuannya kita hidup dalam masyarakat, supaya kita saling membantu. Jadi kita yang tidak bermasalah, kita cakna terhadap rakan kita, sahabat kita, ahli keluarga kita, jiran kita yang mungkin bermasalah. Dan kita yang bermasalah pula tidak seharusnya malu untuk meminta bantuan. Baik, terima kasih Prof. Minta bantuan. You have to. We have to. If you need to. And it's okay not to be okay. Ya. Yes, it's okay not to be okay. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia.